إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pimpinan program, khususnya para mahasiswa, mahasiswi yang dikasihi, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita rafa'kan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini diberi kesempatan, kekuatan kepada kita semua, maka dapatlah sama-sama kita datang ke Dewan yang berkat, berkumpul di dalam majlis ilmu fiqh, tafaqquh fiddin, melalui program pengajian pondok kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertakan bersama kita para malaikat yang sentiasa menurunkan rahmat daripada Allah, menurunkan keberkatan, keampunan kepada kita. Begitulah juga diberikan ketenangan bagi orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Jadi itu di antara kelebihan. Kalau ada orang yang duduk dalam majlis ilmu, dia rasa tak tenang, kan, maknanya dia ada masalah. Boleh jadi dia duduk dalam majlis ilmu, dia tidur. Boleh jadi dia duduk dalam majlis ilmu, dia berborak, kan. Boleh jadi dia duduk dalam majlis ilmu, dia tidak ada adab. Jadi boleh jadi orang sebegini Allah Subhanahu wa taala tidak memberi ketenangan kepada mereka sekalipun berada di dalam majlis ilmu. Maka oleh kerana itulah jadi sekalian, kan, kita duduk dalam majlis ilmu adalah kita ada adab yang mulia, kan, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mohon mudah-mudahan Allah taala membuka pintu hati kita untuk mudah memahami dan memberi kekuatan untuk kita amalkan segala ilmu yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah. Jadi sebagaimana perbincangan kita yang dulu masih lagi berkisar di dalam bab fiqh salat berjamaah. Yang mana untuk siri yang pertama sebelum ini kita telah berbincang masalah-masalah muqaddimah, fadilah salat berjamaah, dan kemudian syarat-syarat salat berjamaah, dan kemudian bagaimana sarana Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita semua suka kepada salat berjamaah, dan bagaimana kita melihat rahsia salat jemaah yang memberi kekuatan kepada kesatuan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada dibinanya Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang Ustaz janjikan pada pengajian yang lalu, yang sepatutnya jadual kita ni bulan depan kan, tapi oleh kerana sebagaimana disebutkan tadi, Ustaz Dasuki dia tidak dapat menghadirkan diri pada hari ini, berjadi ada keunduran emergency, katanya kena balik kampung kan. Maka kita doakan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan beliau dan keluarga insyaAllah. Manakala hari ini insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan tentang fiqh salat berjamaah sebagaimana yang saya sebutkan dulu, iaitu kita akan sambung tentang kesalahan-kesalahan yang sentiasa berlaku di dalam salat berjamaah, sama ada bagi laki-laki, sama ada bagi perempuan, yang mesti kita amati supaya solat yang merupakan tiang agama tidak lagi menjadi kesalahan di dalam solat kita. Kita bukan nak cari kesalahan kan. Maknanya biasanya ahli motivasi kan, kalau nak cakap dia suruh cakap benda-benda positif dia kan. Jangan cari salah. Bercakaplah perkara yang baik-baik, jangan cari perkara yang tak baik kan. Kalau kita nak kawan dengan kawan kita kan, jangan tengok keburukan dia, tengok kebaikan dia kan. Itu di antara ajaran. Itu disebut psikologi. Tetapi dalam Islam sendiri, dia sekalian, dia sudah pasti kan, Quran dan sunnah Rasulullah. Kita tengok saja apa yang disebutkan dalam Quran, dia ada perkara yang positif, dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada kita perkara-perkara yang negatif tetapi berbentuk larangan. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi kan, dia ada hadis-hadis yang berbentuk at-targhib, hadis motivasi supaya kita suka, macam solat Jumaat kan. Diberitahu kepada kita supaya solat berjemaah 27 darjat kan. Kita berpuasa, bertakwa. Itu di antara targhib, maknanya motivasi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut at-tarhib, dia panggil. Maknanya larangan supaya kita jauhkan diri daripadanya, iaitu ancaman kan. Nabi sebut ancaman. Kalau kamu tak pakai tudung kan, macam mana akibat-akibatnya? Kalau kita suka, bagi kaum wanita, Nabi sebut kan, kalau kita suka memakai wangi-wangian, tengok satu dewan kuliah sini bawah kan, usah di depan tu, siapa ni pakai minyak angin Doni kan, minyak angin Doni kan, dalam iklan kan gitu. Tak begitu ke? Kan dalam iklan wanginya minyak angin, wanginya bang anda, dia kata kan. Minyak angin apa pakai? Dia tanya gitu. Dia pun kata, saya pakai minyak angin Doni. Minyak angin ke? Tak. Apa dah? Wanginya gitulah. Maknanya yang pentingnya tak, kita tak rasa bersalah kan. Kita dengar, kalau yang laki-laki tengok, macam mana kan? Sebab itu bukan yang wangi dia tu, tak. Bukan yang baju dia warna merah tu. Tengok ke wanita tadi, iklan kan. Hari ini Barat dia menggunakan wanita supaya sama jahiliah dulu balik kan. Zaman jahiliah dulu, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, segala Abu dulu kan, kecuali Abu Bakar. Tu dia guna wanita menjadikan sebagai simbol benda yang tak boleh dah dulu. Gitu. Wanita sebagai hamba, wanita sebagai pelacur, wanita ini zaman dulu menghina kaum ibu kan. Sebagaimana saya sebut dah sebelum ni, apabila datang Islam telah menyelamatkan kaum ibu dan memberikan tempat yang istimewa, bahkan terkadang lebih istimewa daripada kaum hawa, kaum laki-laki lagi. Tak gitu. Tengok free je kaum wanita kan. Antara syahid bagi kaum wanita kan, nak suruh nikah. Orang perempuan kan, apa sebab salah mana? Orang perempuan kan, kalau dia berkahwin, kalau dia mengandung, tengok Islam, dan kemudian dia melahirkan anak, ataupun waktu anak dalam kandungannya, maknanya hamil.
Kalau si ibu tadi mati kerana kandungan ataupun kerana melahirkan anak, mati si ibu, maka Nabi SAW mengatakan dia dikira sebagai syahid. Allah, kan? Orang laki-laki tak ada. Kalau lah laki-laki mengandung, tak ada. Keistimewaan bagi perempuan. Nabi sebut lagi, kan, orang perempuan, jihad yang paling besar bagi orang perempuan ialah, kan, sebagai contoh, melakukan haji yang mabrur antaranya, kan. Orang perempuan, Allah Ta'ala memberi keistimewaan. Nabi sebut bahawa syurga berada di bawah telapak kaki ibu, kan, bukan kaki laki-laki, kaki suami, tidak. Ini keistimewaan. Dan kemudian Nabi sebut, ada satu ketika seorang sahabat tanya Rasulullah, saya nak buat kebajikan, kan, macam mana saya nak buat kebajikan kepada ibu ayah saya? Maka Nabi kata, kamu buat kepada rumah dulu, kan, buat kepada ibu. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian berbakti lagi kepada ibu, kemudian berbakti lagi kepada ibu, kemudian barulah berbakti kepada ayah. 3 kali ibu baru ayah, kan. Maknanya Islam telah meletakkan kaum ibu ini, kan, berada tempat yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW sentiasa memuji kaum wanita. Tapi hari ini, kan, bahkan di zaman jahiliah dulu menghina wanita, hari ini pun hina wanita juga, kan, orang-orang barat. Sengaja kita nampak macam dia mengangkat martabat wanita, kan. Macam iklan Doni tadi, kan, kita nampak iklan dia, oh perempuan saja, kan, 3-4 ekor dan tudung apa tak pakai. Kita pun oh, dia iklan Doni. Bukan Doni yang kita nak tengok, kan. Yang perempuan tu kita nak tengok. Sengaja, kan, orang barat dia nak menjerumuskan kita sebagai orang Islam terutamanya, kan, supaya terjerumus ke dalam maksiat. Dan kita tengok iklan-iklan dah di papan-papan tanda. Jarang kita nak tengok orang laki-laki dah gambar ada di papan tanda, kan, di papan-papan iklan, dalam TV dan sebagainya. Biasa perempuannya, kan. Itu di antara cara barat. Dalam iklan-iklan hari ini pun, dalam surat khabar dan sebagainya, jarang kita nak temu, kan, iklan-iklan laki-laki. Itu pun Ronaldo ke apa, pemain Portugal, kan, jarang je tengok dia. Tapi biasanya, oh tu dia pelakon Hollywood. Hari ni masuk di Malaysia, pelakon-pelakon daripada Bollywood, dah apa-apa lah, macam-macam masuk. Lepas ni boleh jadi pelakon Bangla, semua Malaysia, kan. Kita Malaysia ni semua ada, kan, semua ada. Dan kemudian, kan, kita tengok hari ni, kalau kan Ustaz pun tengok Allah, kita di Malaysia sendiri pun kita perasan lah, kan, macam kita terpengaruh. Bukan macam terlembuh dah. Memang terpengaruh dengan barat kita ni, kan. Kita tengok apabila nak adanya apa ni F1 di Sepang, kan, semua serata dunia perempuan-perempuan datang. Perempuan lita lah katanya, kan. Tengok muka surat depan, oh ini perempuan lita F1 di Sepang. Dia tengok muka ada Mak Saleh, ada Jepun, ada Indo, ada Malaysia, ada Filipin, kan. Apabila dia nak bomo saja, dia tunjuk muka dia. Apa kerja tu? Tunjuk muka saja, kan. Mana sengaja. Tak boleh kalau laki-laki, perlombaan laki-laki. Yang kenapa dia guna perempuan pula, kan. Guna perempuan, tunjuk yang badan tough ke, buat kita boleh lagi, kan, laki-laki, tak ada masalah. Tapi dia guna perempuan, bukan yang pakai tudung, tak pakai tudung, kan. Maknanya nak cerita hari ini digunakan lagi, kan, wanita sebagai lambang tak molek hari ini. Tapi Islam menafikan, kan. Sebab itulah kita disyaratkan, kita diwajibkan pakai tudung. Wanita ada etika hidup muslimah, kan. Fik wanita kita kena belajar dan sebagainya. Alhamdulillah kita diusi, kan, ada program-program sebegini. Jadi kita nak sebut hari ini bukan nak cari kesalahan dalam bab solat, kan. Dalam Islam Allah Ta'ala sebut at-targhib, Allah Ta'ala sebut at-tarhib. Sebab itulah hukum dalam Islam kita tengok ada wajib, ada haram.